Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syah, selamat datang. Suara jelas okey Syah? Kita harap-harap malam ni kita tak ada gangguan teknikal lagi. Mudah-mudahan malam ni segalanya berjalan lancar, insya-Allah. Suara okey Syah? Suara jelas kedengaran. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Puan Umi. Okey, alhamdulillah. Okey, dapat kita mula awal hari ni Selamat datang Puan Umi. Selamat datang Syah. Okey. Okey. Siapa lagi yang dah ada boleh komen. Boleh tolong komen. Boleh sama-sama kita klik button like, love ke. Boleh saya tahu siapa yang dah ada Okay, sebelum kita bermula, seperti mana biasa, kalau boleh sama-sama kita klik button share. Saya tak pasti ada button share ke ataupun apa dia panggil watch party watch party ke share. Kalau ada button share boleh klik button share. Kalau ada watch party tu boleh klik button watch party supaya lebih ramai lagi sahabat-sahabat kita. Waalaikumsalam warahmatullahi, Tuan Guru. Ni Tuan Ustaz Khairul Anwar Basri Al-Hafiz. Selamat datang. Ni Tuan Guru besar kita ni. Datang buat ni Alhamdulillah Tuan Ustaz Khairul. Tuan-tuan dan puan-puan boleh follow FB Ustaz Khairul ni sahabat saya dari Terengganu ni. Sama-sama di UAE dulu. Ustaz Khairul Anwar Basri Al-Hafiz. Ni Al-Hafiz ni saya. Kita tak ada Al-Hafiz kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Okey. Alhamdulillah. Okey. Kita teruskan Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Saya ucapkan selamat datang kepada semua. Okey. Ustaz Khairul tak buat ni hari ni ada apa? Tadarus. Tak buat tadarus FB Live tadarus hari ni. Okey, sahabat-sahabat sekalian, saya mengalu-alukan saya jemput untuk sama-sama follow FB Ustaz Khairul Anwar ni. Ni lagi Tok Guru besar ni. Kita tak apa level Tok Guru lagi. Kita cikgu kecil je, ni cikgu besar ni. Okey, kita teruskan Okey, alhamdulillah. Hari ni insya-Allah kita akan sambung pengajian kita di malam yang ke-15, kelas yang 15. Alhamdulillah, selamat datang Doktor. Alhamdulillah jelas Okey. Insya-Allah malam ni kita akan menyambung pengajian Iqra kita, kelas pengajian Iqra kita di hari ni kita masuk kelas yang ke-15, malam yang ke-15. Tadarus 10.30 pagi. Okey. Boleh sama-sama follow Saya jemput tuan-tuan puan-puan, muslimin-muslimat, Doktor Syah Syirah, boleh sama-sama kita follow. Ni Tok Guru besar ni. Ustaz Khairul Anwar Basri ni boleh sama-sama follow tadarus setiap hari Ustaz pukul 10.30 pagi setiap hari. Okey. Okey. Kat mana saya tadi? Okey, insya-Allah malam ni kita memasuki kelas yang ke-15, malam yang ke-15 untuk pengajian Iqra kita. Kita dah memasuki Iqra 3. InsyaAllah ini kita akan menyambung pengajian kita, pembacaan kita di muka surat yang ke-14 insyaAllah. Okey. Cuma sebelum saya bermula, saya nak berkongsi sesuatu malam ni. Ambil masa sikit. Harap-harap sikit lah, harap tak melalut saya nak kongsikan. Pagi tadi saya dihubungi oleh seseorang, PM tepi ada seseorang di kalangan kita, muslimat di kalangan kita yang sama-sama turut serta dalam FB Live kita ni. PM saya pagi tadi bagi tahu, maklumkan yang dia ada menjemput beberapa orang sahabat dia untuk turut sama dalam kelas kita setiap malam dalam FB Live ni. Dan ada seorang daripada
kawan dia yang turut serta bersama-sama dengan kita untuk beberapa malam yang lepas adalah saudara baru. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat datang. Mungkin dia dah ada dalam live kita sekarang. Kalau dia dah ada, saya ucapkan selamat datang. Saya cukup berbesar hati, berbesar hati, cukup berbangga dan mengalu-alukan kedatangan saudara baru kita, sahabat baru kita kan. Alhamdulillah. Okay. So permintaan muslimat yang PM saya pagi tadi diminta untuk sama-sama kita meraihkan sahabat baru kita ini. Bukan nak buat majlis makan meraih itu maksudnya demi untuk meraihkan saudara baru kita ni. So kita akan insyaAllah kita akan slow down sikit lah pengajian kita ni untuk meraihkan sahabat baru kita, supaya sahabat baru kita ni yang baru, betul-betul baru, zero, baru-baru nak bermula ni, insyaAllah boleh juga follow bersama-sama dengan kita dalam kelas kita ni, insyaAllah. So saya harap tuan-tuan dan perempuan, muslimin muslimat sekalian, kita boleh sama-sama mengalu-alukan dan meraihkan saudara baru kita ni. Dengan kita sama-sama, orang kata apa, memperlahankan kan speed pengajian kita ni, supaya kita boleh sama-sama bantulah saudara baru kita ni, sahabat kita ni, untuk sama-sama belajar mengaji bersama-sama kita, insyaAllah. Okay. Cuma untuk makluman sahabat kita, saudara baru kita, dan juga untuk makluman semualah tuan-tuan dan perempuan, muslimin muslimat sekalian, saya rasa saya dah pernah beberapa kali maklumkan sebelum ini. Saya rasa dalam kelas pertama dulu pun pernah, dan beberapa kali lah saya ingat saya dalam dah 2-3 kali saya pernah maklumkan bahawasanya kelas pengajian kita yang kita buat secara FB Live ini, okey, untuk makluman, hanyalah sekadar untuk memberikan panduan asas sahaja. Hanyalah untuk sebagai satu, orang kata apa, alternatif untuk mengisi kekosongan masa kita kat rumah, untuk memberikan satu saluran baru kan, untuk kelas pengajian Al-Quran kita dengan teknologi yang ada, ditambah pula dengan musim PKP ni. So kita buat FB Live ni supaya kita boleh isi masa-masa kosong kita di rumah dengan majlis ilmu yang bermanfaat kan. So kita boleh kurang-kurangnya lepas tarawih kita boleh belajar sesuatu lah, walaupun tak banyak kan, kurang-kurangnya kita boleh belajar sesuatu. Waalaikumsalam Cik Ismail, selamat datang. Okay. So ingin saya highlight lagi sekali, khususnya buat sahabat baru kita, saudara baru kita ni, dan juga buat semualah secara umumnya, bahawasanya perkara yang sama saya pernah maklumkan sebelum ni, kelas pengajian Al-Quran kita yang kita buat secara FB Live ni hanya sekadar untuk berikan panduan asas je, sebagai salah satu saluran, sebagai salah satu alternatif kelas pengajian Al-Quran. Okey, tujuannya untuk apa? Untuk bagi panduan asas supaya kita boleh mengetahui asas-asas bacaan. Okey, kemudian untuk kita membantu kita mengenal pasti kesilapan dan juga kesalahan bacaan kita, dan juga untuk membantu kita untuk buat latihan peribadi, untuk kita boleh praktis. So lepas kelas kita sama-sama boleh buat ulang kaji, kita boleh buat latihan sendiri lah kan, untuk improve bacaan kita. Okey, sekadar itu saja. Tetapi balik kepada asas pengajian Al-Quran. Pengajian Al-Quran dia wajiblah secara bertalaki dan bermusyafahah dengan guru yang mutqin, dan sebaiknya yang mempunyai sanad bacaan yang bersama dengan sanad Rasulullah lah, supaya bacaan yang diturunkan kepada kita, yang diajar kepada kita tu ada sandarannya. Bacaan yang ada sandaran, itu yang sebaiknya lah kalau dapat. Okey. So balik kepada asasnya ialah dia balik kepada asas pengajian Al-Quran melalui kaedah talaki dan juga musyafahah. So saya nak highlightkan lagi sekali, jangan bergantung 100%. Jangan rely 100% kepada kelas pengajian di FB Live semata-mata. Okay. Ada di kalangan sahabat saya dulu, kisah beberapa tahun yang lepas, dia beli Al-Quran. Masa tu baru-baru Al-Quran keluar yang ada pen tu kan. Al-Quran yang ada pen, letak pen dekat ayat Quran tu, dia keluar bacaan kan. Dia belajar dengan cara yang macam tu. Pun saya kongsikan benda yang sama juga. Saya kata boleh gunakan untuk panduan, untuk kita buat ulang kaji bacaan boleh. Tapi tidak boleh sama sekali bergantung kepada kaedah itu semata-mata. Sebab kaedah pembelajaran Al-Quran, pengajian dan pembelajaran Al-Quran wajiblah melalui proses talaki dan musyafahah. Itu bukan saya kata, memang telah ditetapkan oleh ulama qura' sekalian, para ulama, sebagai salah satu syarat, prasyarat utama dalam pembelajaran Al-Quran. Okey. Saya nak kongsikan sesuatu malam ni secepat yang boleh. Okey.
Boleh nampak buku depan ni kan? Ini antara buku dalam koleksi yang saya simpan. Tajwid Al-Huruf dan Mengenal Waqaf. Okey. Ditulis oleh Ustaz Abdul Rahim Jusoh, pensyarah Al-Quran dan Qiraat Universiti Islam Antara Malaysia. Universiti UIA ya, universiti saya dulu Okey. Saya nak kongsikan apa yang ditulis oleh Ustaz Muhammad Rahim ni. Okey, kita buka ke muka surat 77. Ada satu bab. Okey. Ada satu bab khas, bab yang ke-8. Bab ni special menerangkan detail tentang At-Talaqi dan Al-Musyafahah yang saya sebutkan tadi lah. Selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Okey. Kita baru saja nak memula. So saya nak kongsikan sesuatu yang penting malam ni sebagai asas kepada pengajian dan pembelajaran Al-Quran. Okey, tuan-tuan ni. Okey. So dalam bab yang ke-8 ni, Ustaz Rahim fokuskan tentang topik talaki dan musyafahah dalam pengajian Al-Quran. Okey, kita tak akan baca semua. Saya ambil beberapa poin penting aja. Okey, yang pertama sekali disebut di sini, boleh nampak tak? Kalau tak boleh nampak, tulisan kecil sikit Saya cuba zoom sikit. Okey. Okey, saya bacakan Penerimaan ilmu qiraat. Ilmu qiraat ni ilmu bacaan Al-Quran lah. Okey, penerimaan ilmu qiraat, iaitu ilmu bacaan Al-Quran, adalah wajib secara talaki dan musyafahah. Supaya dapat menentukan seseorang itu berada pada tahap qari atau mukri, atau menunaikan ibadat yang dituntut agama. Maksudnya, sekurang-kurangnya at least untuk tunaikan ibadat yang dituntut agama pun, sekadar untuk menunaikan ibadat bacaan Al-Quran yang dituntut agama pun, kita wajib mempelajari Al-Quran ataupun ilmu bacaan Al-Quran secara talaki dan musyafahah. Okey, boleh Okey, saya buka muka surat yang seterusnya. Beberapa poin yang saya nak highlight. Okey. Okey, di atas sekali Okey. Saya cuba zoom sikit kalau boleh nampak. Okey, saya bacakan Perlu diingatkan bahawa cara talaki dan al-musyafahah sahaja yang menentukan insan mukmin membaca Al-Quran dengan betul. Suasana ini amat perlu kepada keikhlasan dan kesabaran di antara guru dan murid. Okey. So apa yang dimaksudkan dengan talaki musyafahah? Okey, secara ringkas lah. Okey, secara ringkas ni talaki musyafahah ialah satu kaedah pengajian pembelajaran Al-Quran dengan cara berhadapan dengan guru secara live. Okey, murid membaca dengan mulut dan lidah murid sendiri dan didengari terus oleh telinga guru, dan guru on the spot betulkan bacaan murid. Itu kaedah dia. Dan dia mestilah bermula daripada huruf pertama Al-Quran, ayat pertama Al-Quran dalam surah yang pertama, sehinggalah ke huruf yang terakhir Al-Quran dalam ayat yang terakhir di surah yang terakhir dalam Al-Quran. Itu dia punya kriteria talaki dan musyafahah. Kenapa ulama menetapkan talaki dan musyafahah ini wajib dilalui oleh semua mukmin, semua muslim, bagi yang nak mempelajari kaedah ilmu qiraat ini, ilmu bacaan Al-Quran ni, kerana kaedah yang sama dilalui dan dilakukan oleh baginda Nabi SAW, para sahabat dan juga para tabi'in salafus soleh. Kaedah yang sama, iaitu belajar secara direct, berhadapan, live dengan guru, dibaca oleh mulut dan lidah pelajar itu sendiri. Bukannya baca ramai-ramai. Baca ramai-ramai itu walaupun depan guru, tapi 2-3 orang baca serentak, itu tidak dipanggil sebagai talaki. Pelajar tersebut haruslah membaca dengan mulut dan lidah dia sendiri, bukan menumpang bacaan orang lain. Kemudian mestilah didengari oleh telinga guru itu direct. Okey, mestilah didengari oleh telinga guru direct, dan guru on the spot betulkan bacaan pelajar sekiranya ada kesalahan. Itu dia punya secara ringkas lah kriteria ataupun prasyarat talaki dan musyafahah. Okey. So apa yang kita lakukan di FB Live hari ini bukan kaedah talaki dan musyafahah. Kerana dia dalam bentuk one way kan. Saya terang, saya baca. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat boleh sama-sama baca di rumah masing-masing. Saya tak dengar bacaan tuan-tuan. Saya tak dengar bacaan muslimin muslimat sekalian kan. So tak ada two way punya communication. Talaki musyafahah dia kena dua hala. So sama ada guru baca, murid dengar, murid akan baca, guru dengar, ataupun murid terus baca, guru dengar, dan guru betulkan bacaan on the spot. Itu kriteria dia, syarat dia, prasyarat dia.
Okey, pesan guru saya. Saya masih ingat lagi guru saya pernah sebut beberapa kali masa saya bertalaki dengan guru saya dulu. Guru saya sebut Nabi SAW sendiri bertalaki dan bermusyafahah dengan Jibril AS. Nabi sendiri, semulia-mulia manusia, pun bertalaki dengan Jibril AS kan. So, guru saya kata, siapalah kita untuk menolak kaedah talaki musyafahah ni? Nabi sendiri bertalaki dan bermusyafahah dengan Jibril AS. Walaupun dari segi level, dari segi makamnya, makam Nabi tu lebih tinggi daripada Jibril AS. Tapi Nabi sendiri bertalaki dan bermusyafahah, berguru dengan Jibril AS. So, kalau kita menolak kaedah talaki dan musyafahah, maka kata guru saya, kita lagi terror daripada Nabi ya. Sebab Nabi sendiri melalui proses itu dalam mempelajari ilmu qiraat, dalam mempelajari Al-Quran daripada Jibril AS. Okey. So, saya nak tuan-tuan dan puan-puan, muslimin-muslimat sekalian jelas. So, apa yang kita lakukan di FB hari ni hanyalah sebagai satu bentuk panduan asas saja, panduan umum aja. Untuk bagi satu panduan asas, panduan umum untuk kita tahu asas-asas bacaan, untuk kita kenal pasti kesilapan bacaan kita. Kemudian untuk kita buat latih tubi, praktikal sendiri kat rumah. Tapi akhirnya nanti kita kena balik berguru, berhadapan dengan guru, bertalaki dan bermusyafahah dengan guru masing-masing, di tempat masing-masing. Okey, cumanya hari ni satu sebab dalam keadaan kecanggihan teknologi yang ada, yang keduanya dengan isu PKP hari ni. Hari ni setengah ustaz, saya dah rujuk beberapa orang ustaz termasuklah guru saya sendiri, hari ni dibenarkan, dibolehkan dengan teknologi yang ada, dengan isu PKP hari ni, dibolehkan kita bertalaki dan bermusyafahat dengan gunakan medium sosial yang ada. Contoh macam WhatsApp video call kan, WhatsApp video call. So kita mengaji berhadapan dengan guru tapi melalui WhatsApp video call lah. Bukan setakat dengan suara saja, tapi boleh tengok muka, hidung, bibir, lidah dan sebagainya kan. Okey. Ataupun saya pernah juga gunakan platform Zoom. Okay, so pelajar membaca, kita dengar bacaan dan kita boleh tegur on the spot direct, dan pelajar boleh terus betulkan bacaan on the spot. Cuma syaratnya ialah internet kena elok lah, kena laju lah, kena berkelajuan tinggi lah. Tak nak lah pelajar tu baca, guru tegur, pelajar tu dah lepas 2 minit baru pelajar tu dengar teguran guru tu. Tu tak boleh lah. Dah lambat sangat kan, dah delay kan. So internet kena berkelajuan tinggi, kena elok, supaya komunikasi dua hala tu berlaku dengan cepat lah, dengan pantas. So siap teguran guru tentang bacaan pelajar tu boleh berlaku terus on the spot. Okay, tu secara ringkas lah. Okay, so saranan saya bagi sahabat-sahabat sekalian, terutama khususnya buat sahabat kita, yang saudara baru kita tadi, juga buat tuan-tuan dan puan-puan, muslimin-muslimat sekalian yang baru bermula kelas, maksudnya yang baru bermula di peringkat awal, di peringkat asas, dan juga buat semualah tuan-tuan dan puan-puan yang lain, saya syorkan lah, kiranya ada kelapangan masa, bagi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin-muslimat yang tertinggal kelas kita pada malam-malam tertentu, saya syorkan supaya boleh tengok balik rakaman, supaya kalau boleh kita boleh ikuti kelas pada setiap malam, supaya tidak ada poin-poin yang kita tertinggal, tidak ada kemahiran-kemahiran yang kita tertinggal. Sebab kita boleh tengok balik rakaman kan, dalam rakaman yang direkodkan tu, yang dirakamkan tu dalam FB Syifa Talaki Musyafahah ni, kita boleh tengok balik. Ataupun tuan-tuan boleh juga, kalau nak senang lagi, boleh pergi ke YouTube saya, sebab setiap malam lepas je kelas saya akan upload balik ke YouTube. Boleh pergi ke YouTube saya, type je di YouTube Hasli Ismail, kat situ boleh tengok senarai kelas yang kita buat daripada malam pertama sampai malam semalam. Saya upload kat situ, siap dengan tajuknya lah, FB Live Iqra berapa, page berapa. So boleh follow. So mana-mana malam yang kita tertinggal, kita boleh catch up balik lah, di situ, di YouTube boleh, ataupun di FB Syifa Talaki Musyafahah ni. Okay, so saya rasa setakat tu aja perkongsian kita malam ni. Masa panjang juga kita ambil Okay, kita terus menyambung pengajian kita malam ini di Iqra 3 muka surat 14. Okay. Hari ini kita akan menyambung bacaan kita di dengan bacaan baris hadapan. Ni kita panggil baris hadapan. Kalau dari segi bahasa Arab ni dipanggil baris dhammah. Itu dari segi istilahnya lah. Kita Melayu kita panggil baris depan je. Okey, yang penting kita membunyikannya dengan bunyi yang betul dan tepat. Okey. So huruf ba, ini baris hadapan, dibunyikan dengan bunyi bu. Okay. So kalau masih ingat lagi, baris atas kita bunyikan ba. Baris atas mewakili vokal A.
Bagi bawah kita bunyikan B. Ada tak B? B. Okey, ni ba. So bagi atas mewakili kalau kita nak convert kepada huruf vokal bahasa Melayu kita, huruf vokal A lah. Bagi bawah vokal I, bagi depan vokal U. Ba, bi, bu. Okey, boleh Okey, kita teruskan. Kalau ada sebarang persoalan ke, kemusykilan ke, minta saya slow down ke, minta terus komen kat ruangan komen. Boleh okey. Kalau ada kemusykilan ke, boleh terus ajukan. Ataupun nak minta saya slow down ke, kita sama-sama ni lah. Okey, kita sambung bacaan di muka surat 14. Iqra 3 insya-Allah. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ba, bi, bu. Okey, ingat kita maintain bacaan satu harakat. Sebab apa? Sebab tiada apa nama ni? Tiada tanda yang mewajibkan kita membacanya dengan kadar 2 harakat. Tanda yang kita dah explain sebelum ni kan. Okey, ataupun dipanggil dalam istilah tajwidnya ialah tiada kehadiran huruf mat. Tidak wujudnya huruf mat selepas huruf yang berbaris. Okey. So bila tak ada, kita baca dengan kadar 1 harakat ajalah. Okey, kita teruskan. Ta, ti, tu, ja, ji, ju, da, di, du, di, okey, du, di, da. Okey, Puan Rusyadah beautiful. Apa yang beautiful tu? Saya beautiful ke? Du, di, du. Okey, kita sambung fa'ala, fu'ila, kataba, kutiba. Okey, semua maintain satu harakat qara'a, quri'a, daraba, duriba, hasuna, fahuwa, yamuna, dhahuma, karuma, qaruba, lauma, lauma. Okey, hati-hati kita bukan baca waw, kita baca dengan hamzah lauma. Okey. Rajulu, azuma, kathura, rusulu. Okey. Page jelas nampak Saya harap tak ada isu macam malam semalam Malam ni nampak semua penuh Puan Syahdah, Cik Hams, Toto semua okey Okey, kita terus ke muka surat berikutnya di muka surat 15. Okey, kita teruskan. Okey, ini ada kehadiran huruf mat. So yang kita perlu baca dengan kadar panjang 2 harakat Khaliqu, bari'u. Okey, tu harus jadi Okey doktor, okey alhamdulillah. Okey, malam ni okey skrin qabidu, basitu, halimu, azimu, hafidhu, jalilu, wa ilahi, basarihi, atiyati, baqarati, rafi'i, wasi'i, ba'ithi, majidi, raqibu, majidu, syahidu, wakilu, mu'idu, mumitu, muqitu, mujibu, rawasiya, wa Isa, sukara, nawasi, amalihi, ibadihi, biayati, muta'ali. Okey, saya tak nampak penuh. Perlu rotate. Kalau cuba Puan Syahdah rotate, kalau rotate nampak okey ke? Kalau ada sahabat-sahabat sekalian yang tak nampak penuh, cuba rotate phone tu, boleh nampak penuh tak? Okey. Okey, kita sambung di muka surat 16. Yang lain okey nampak
Okey, kita sambung bacaan. Sahabat-sahabat yang lain, muslimin-muslimat yang lain, tuan-tuan nampak okey Nampak full page Okey, kita teruskan. Zulumati kawakibu wa mahinu bimathalihi hamilati fakhoshita. Oh, ya ke? Tak nampak juga Oh, kena tukar handphone baru jap ni. Okey ke? Okey ke? Tuan Hams, dah okey ke? Tuan Hams, Puan Rosyada dah okey ke? Nampak penuh ke? Okey, kita teruskan lagi Maqalidu sayusibu wa yarithuha sadiqina ma yaghidhu ghashiyati bighulami wa yumitu. Oh, masih lagi Masih lagi tak nampak Okey ke? Saya dah cuba adjust lagi tu. Okey, saya teruskan sudah, kat mana kita ni Okay, tak apa, saya ulang balik Bighulami wa yumitu fisalihi sarabila sawami'u bikalimatihi satajiduni fatuthiru fi suhufi wazadahuma tami'ina syi'atihi. Okey. Tuan Ham cuba pusingkan telefon tu. Landscape. Cuba landscape. Okey. Maksudnya apa panggil? Landscape lah kan? Tengok telefon tu memanjang. Full screen memanjang kan. Okey, kita masuk ke pelajaran baru Syah, Syirah semua okey? Nampak okey Nampak penuh ke? Okey, kita masuk pelajaran baru Okey, ini adalah kaedah ataupun bacaan panjang dengan baris hadapan ataupun hukum bacaan panjang dengan baris hadapan. Okey. So, kaedahnya ialah apa sahaja huruf hijaiyah, apa sahaja huruf Al-Quran yang berbaris hadapan, selepasnya ada huruf waw yang tidak bertanda, yang tiada tanda. Oh, Syah okey Alhamdulillah. Okey. Apa sahaja huruf, tak kisah apa-apa je huruf yang berbaris hadapan. Okey. Selepasnya ada huruf waw yang tidak bertanda, waw yang tiada tanda, waw kosong, tak ada tanda apa-apa, maka huruf sebelum waw itu wajib dibaca dengan panjang dengan kadar 2 harakat. Okey, 2 harakat. Ni macam jauh pula, macam tadi okey. Oh, macam tadi pula okey. Okey, sebab kata tak nampak tadi kan. Tu yang saya ni tu. Okey. So, Tuan Ham dengan Puan Syada minta telefon tu. Mana telefon? Contoh telefon macam ni kan. Tengok macam ni lah. Okey. Nampak penuh okey, cuma zoom in sikit Ustaz. Okey, macam ni okey Syirah Syah dengan Syirah. Okey. Okey Syirah nampak penuh okey ke cuma zoom in okey. Okey, kita sambung So, apa saja huruf yang berbaris hadapan, selepasnya adanya huruf waw yang tiada bertanda, waw kosong, maka huruf sebelumnya yang berbaris hadapan tadi wajib dibaca panjang dengan kadar 2 harakat. Okey, Alhamdulillah. Okey, Syirah okay, kita sambung. Taba yatubu qala yaqulu ada yaudu kana yakunu
Atas sekali tu tak nampak. Bawah ke sikit. Okey, naik sikit. Okey, boleh Syirah? Dah naik sikit dah. Okey, kita sambung kat mana kita tadi Okey. Ada, ya'udu, kana, yakunu. Okey, cantik. Alhamdulillah. Syah pun okey. Okey, kita teruskan yuriduna, yuqimuna, muqimina, yatalawamuna, yatakhafatuna, binasirihi, yufiduna, yughithuna, ni'ajihi, samiduna, raghibuna, yarithuni, hunalika, fa'aqaruha, talumuni. Okey, kita tengok muka surat sebelah. Okey, kita habiskan satu lagi ni. Boleh Boleh ke kita habiskan satu lagi? Satu page lagi? Ke nak habiskan 2 page? Okey. Okey, yang ni perkara yang Dina highlight kat sini ialah huruf yang bertanda bulat ni. Saya panggil cincin. Cincin dah senang kita cam So bila kita jumpa huruf yang bertanda bulat ni, bentuk macam O ni, bentuk macam kosong ni, okey, macam cincin ni, apa yang ditulis kat sini ada pada tulisan, tidak ada dalam bacaan. Okey. So kalau kita jumpa huruf yang di atasnya ada kosong, ada huruf kosong, kita jumpa huruf di atasnya ada tanda bulat macam ni, cincin ni macam huruf kosong ni, maka huruf itu diabaikan dari segi bacaannya. Dia dalam tulisan wujud, tapi bila kita baca, kita abaikan huruf tu, anggaplah seolah-olah huruf itu tidak wujud dalam tulisan. Seolah-olah abaikan lah. Dia tidak memberi sebarang kesan pada bacaan, tak ada efek apa-apa. So abaikan aja huruf yang ada bulat, tanda bulat atas tu, ada tanda cincin atas tu. Okey, boleh faham Okey, kita baca sama-sama. Okey, jaga panjang pendek. Nombor 1, bezakan panjang dan pendek. Pendek maintain satu harakat aja. Asal satu harakat tu maksudnya macam mana? Keluar je bunyi tu stop. Okey, 2 harakat maksudnya doublekan bacaan ataupun bersamaan dengan 2 gerakan jari kita dah. 2 harakat Okey, kemudian jaga kemahiran yang kita dah kuasai di ikut satu dulu. Makhraj huruf. Okey, sampai bila-bila pun. Kata guru saya selalu sebut, makhraj huruf tidak akan berubah sampai hari kiamat. Kata guru saya. Dia kata dengan saya dulu. Dia kata, ustaz, bagi tahu kat anak murid ustaz nanti, dia kata makhraj tak berubah sampai kiamat, kat situlah dia. Okey. Tu ayat guru saya dah tu. Dia membebel kan. Masa saya belajar dengan dia dulu kan. Okey. Tak akan berubah makhraj huruf tu sampai kiamat. Guru saya kata kat saya. Guru saya kata kat saya pun, dia kata sebab guru dia pun cakap kat dia macam tu kan. So dia sampaikan kat saya macam tu. So saya sampai kat tuan-tuan macam tu jugalah. So nanti bila tuan-tuan dah ada anak murid nanti, mungkin ajar anak cucu ke, pun boleh ceritalah benda yang sama tu kan. Kita turunkan daripada generasi ke generasi, insya-Allah kan. Okey, kita sambung sama-sama. Qalu bala. Okey, hati-hati lu tu panjang kerana wujudnya adanya huruf waw kosong, waw yang tak bertanda selepas lam yang berbaris hadapan, bukan sebab alif alif sebab di atas dia ada tanda bulat, ada cincin, maka alif tu dalam tulisannya ada, tapi bila kita baca kita abaikan huruf alif tersebut. Okey, kita ulang sekali lagi. Qalu bala. Okey. Fa idza rakibu. Okey. La takhunu. Okey. Kanu lana abidina. Okey. Amanu wa amilu. Okey, ada apa nak panggil printing error lagi. Banyaklah printing error ni. Ni bagi depan tertinggal ni, saya tambah printing error. Okey, tu ada bagus depan. Wow memang betul lah tak bertanda. So lu dibaca panjang Amanu wa amilu. Okey. Sabiru wa
habitu hajaru wajahadu. Okey, kita sambung. Wajadu ma'a, oh silap, wajadu ma'amilu. Satu rakaat wajadu ma'amilu. Okey. Sadaqu ma'ahadu. Sambung lagi. Fayakidu laka. Okey. Wa kanu lana khashi'ina. Okey. Fala talumuni walumu. Okey. Qala ma nahakuma. Okey, boleh Okey, kita pergi ke page yang terakhir dah malam ni. Okey, tadi apa sahaja huruf yang berbaris hadapan. Selepasnya, sekiranya ada huruf waw yang tidak bertanda, waw kosong, maka huruf berbaris hadapan yang sebelum waw itu wajib dibaca panjang. Macam kes ni lah. Hu. Sama juga dengan ni. Pun kes yang sama. Apa beza dia? Bezanya ha ni duduk di depan huruf. Di depan huruf. Ha ini merupakan huruf pertama dalam perkataan. Ini ha yang duduk di tengah-tengah perkataan. Itu aja beza dia. Okey? Okey. Satu lagi kesnya ialah apabila huruf yang berbaris hadapan selepasnya ada huruf waw kecil di bawah ni. Pun sama juga keadaannya, diwajib dibaca dengan panjang 2 harakat. Okey? Boleh ini pun sama. Sama. So apa bezanya? Bezanya ialah ini huruf ha yang tak bersambung dengan huruf sebelumnya. Ini bentuk huruf ha sekiranya ia bersambung dengan huruf sebelumnya. Itu saja beza. So secara kesimpulannya, apa sahaja huruf hijaiyah, apa sahaja huruf Al-Quran yang berbaris hadapan, baris hadapan, 2 keadaan Yang pertama, sekiranya selepas huruf yang berbaris hadapan itu adanya huruf waw yang tidak bertanda, waw yang tiada tanda, waw kosong, maka huruf sebelumnya yang berbaris hadapan tu wajib dibaca panjang 2 harakat. Hukum bacaan mat kita panggil Kes yang pertama. Kes yang kedua ialah apabila apa sahaja huruf tadi yang berbaris hadapan juga selepasnya diikuti dengan huruf waw kecil. Saya panggil waw kecil Sebab apa saya panggil waw kecil? Sebab memang bentuk dia waw kecil tah. Dia lebih kecil daripada huruf yang normal. Dia bersaiz kecil daripada ni, memang saiz huruf normal huruf. Ni waw kecil. Saiz dia lebih kurang dengan saiz baris. Okey. Tapi fungsi yang sama, iaitu memanjangkan huruf yang berbaris hadapan sebelumnya dengan kadar 2 harakat juga. Okey, boleh Okey, kita sambung untuk page yang terakhir malam ni insya-Allah. Ma'ahu yadahu walahu yarahu idza saja fi makanu mawazinuhu ya nabi'a wa ajibu hafidhina wa nusuki mutaqabilina fi jiddiha laqudiya tudhahiruna junuduhu utituhu wa utubihi famathaluhu wala yuthiqu wathaqahu fasalakahu. Okey, alhamdulillah. Okey, kita berhenti, kita tamat di sini untuk malam ni. InsyaAllah malam esok kita akan bertemu lagi. Malam ni kita tamat sampai muka surat berapa tadi Kita tamat di muka surat 19. Okey. Malam esok insya-Allah waktu yang sama jam 10 malam kita akan jumpa di kelas yang ke-16. Masih lagi dalam Iqra 3. Kita akan menyambung bacaan pada malam esok di muka surat 20 dan berikutnya insya-Allah. Okey. Okey, sekali lagi saya nak ulangi balik perkara yang saya ulang di awal kelas kita tadi. So bagi tuan-tuan yang sudah ada guru Al-Quran masing-masing, guru talaqi musyafah masing-masing, saya harap masing-masing boleh bertalaqi balik dengan guru masing-masing lah. Okey, sama ada secara offline memang kena tunggu lepas habis PKP dah kan.
Kalau dalam musim PKP ni boleh bertalaki dan bermusyafahah. Tersasul lagi malam ni. Boleh bertalaki dan bermusyafahah dengan guru Al-Quran masing-masing dengan secara online. Tapi syaratnya dua. Satu, kena through video call lah. Video call. Sebab kita nak berhadapan kan. Sebab kalau kita nak tengok gerak bibir, lidah dan sebagainya, sama ada boleh guna WhatsApp video call ataupun Zoom ataupun banyak platform sekarang ni kan. Dan yang keduanya, internet tu kena berkelajuan tinggi lah. Kan? Takut nanti mulut pelajar tu baca, mulut gerak, suara tak keluar lagi kan. Ataupun dah habis baca, suara baru sampai atau lambat lah maksudnya kan. Okay. Sebab kita nak kena ada komunikasi dua hala yang, orang kata apa sebut yang pantas lah, yang segera, yang instant kan. Supaya boleh berlaku proses pembelajaran melalui kaedah talaqi musyafahah itu berjalan dengan lancar. Okay. So bagi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat sekalian yang sudah ada guru Al-Quran, guru talaqi musyafahah masing-masing, so boleh kembali kepada guru. So saya ingatkan balik, kaedah kelas kita ni hanyalah sekadar untuk panduan asas semata-mata. Sebab tu kalau tuan-tuan ada masa, boleh pergi ke YouTube, type rancangan 30 minit bersama Ustaz Don, yang rancangan yang lama-lama dulu kan. Masa Ustaz Don, rancangan Ustaz Don dulu, dia ada buat sesi kelas Al-Quran. Antaranya sesi tahsin Fatihah dan sebagainya lah. Kalau tuan-tuan tengok rakaman dalam YouTube, ada banyak rakaman 30 minit bersama Ustaz Don dalam siri-siri bacaan Al-Quran tu. Ustaz Don selalu remind, dia selalu sebut, seingat saya, dia kata, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat sekalian, kaedah pembelajaran kita ni hanyalah sekadar satu alternatif sahaja. Tapi kena berbalik kepada kaedah pembelajaran Al-Quran yang ditetapkan oleh para ulama, oleh para qurra sekalian, ialah kembali kepada guru dan belajar dengan guru berhadapan melalui kaedah talaqi dan musyafahah. Ustaz Don selalu sebut. Boleh tengok video rakaman Ustaz Don, 30 minit Ustaz Don dalam rancangan Tahsin Al-Fatihah. Okay, 30 minit Ustaz Don tu. Boleh rujuk. Okay, so benda yang sama saya nak highlight. So jangan bergantung, jangan rely 100% dengan kaedah talaqi, dengan kaedah FB Live ni semata-mata. Kena kembali kepada guru Al-Quran masing-masing. Okay, bagi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang sudah ada guru Al-Quran, guru talaqi masing-masing, so boleh kembali kepada guru masing-masing secara offline ataupun online. Bagi yang tiada guru, sekiranya betul Ustaz Don selalu sebut kan. Itulah, kalau tengok video Ustaz Don tu dia selalu sebut. Saya jarang tengok TV, cuma kadang-kadang tengok YouTube kan. Saya suka tengok bila ada ustaz-ustaz yang buat, contohnya tahsin Fatihah, juga tahsin surah-surah lain, saya selalu tengok, saya selalu cari kat YouTube. Dan bila saya tengok yang slot Ustaz Don, dia selalu mention yang tu. Dia selalu remind, jangan bergantung 100% kepada kelas dalam live dalam TV tu kan. Okay. So saya sambung sikit lagi. Bagi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dah ada guru, kembali kepada guru masing-masing, bertalaqi balik dengan guru. Okay, untuk kemantapan Al-Quran, kembali kepada asas pembelajaran dan pengajian Al-Quran dan yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW dan para sahabat, dan juga menjadi kriteria syarat utama kaedah pembelajaran Al-Quran yang ditetapkan oleh para ulama qurra sekalian. Okey, tapi bagi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang tak ada guru, contohnya, kalau perlu bantuan saya, boleh PM saya. Boleh PM saya di Facebook ataupun boleh WhatsApp saya secara personal. Boleh tengok nombor telefon saya ada dekat FB tu. InsyaAllah kita boleh bantu, mana yang boleh bantu, insyaAllah kita cuba bantu lah. Tapi secara online lah, sama ada guna platform Zoom, Zoomina, ataupun kita guna WhatsApp video call. InsyaAllah mana yang terbaik kita mampu, kita bantu, insyaAllah kita bantu. Supaya kita boleh kembali kepada asasnya, iaitu talaqi dan musyafahah. Okey, so saya rasa sekarang tu untuk malam ni. Seperti mana biasa, dua perkara. Pertama, saya mohon jutaan kemaafan atas segala salah silap dan terlajak ambil masa. Salah silap, kekurangan, mohon tegur, beri teguran secara terbuka boleh, tertutup pun boleh, PM tepi pun boleh. Yang kedua, saya ucapkan jutaan terima kasih bersama-sama dengan saya pada malam ni, setia setiap malam. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada malam esok, insyaAllah. Kita dah malam ke berapa dah ni? Hari ni kita dah masuk esok hari Isnin esok sebelah Ramadan. Okey, esok sebelah Ramadan. So maksudnya hari ni kita dah menunaikan ibadat puasa untuk hari yang ke-10 Ramadan, tarawih untuk tarawih malam yang ke-11 Ramadan. Esok kita akan menunaikan puasa mula hari yang ke-11 lah. Kita dah masuk fasa kedua Ramadan. Okey, fasa kedua Ramadan. 10 malam yang kedua Ramadan kan, fasa yang kedua. Okey, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih doktor, terima kasih Tuan Hams, terima kasih Puan Syarah, terima kasih buat semua. Terima kasih Tuan Razi Hadi, Tuan Haji, Syah Syira,
Siapa lagi? Terima kasih buat semua. Okey, insya-Allah kita akan jumpa lagi malam esok. Waktu yang sama 10 malam. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.